Ada orang bertanya apakah boleh kita belajar agama sendiri dengan membaca daripada buku, buku bahasa Melayu, buku bahasa Inggeris, buku bahasa Arab dan lain-lain, atau menonton video di YouTube yang begitu banyak sekali tentang pengajian agama, pengajian Islam. Apakah boleh kita melakukan perkara itu? Saya menjawab di sini boleh, tetapi pasti juga ada guru. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam 5 minit kali ini saya akan menjawab soalan mereka yang bertanya apakah boleh kita belajar agama dan Islam melalui pembacaan, menonton video di YouTube dan sebagainya. Jadi saya ingin menjawab di sini berdasarkan kepada pengalaman pribadi daripada apa yang saya belajar dari pembacaan dan kajian saya. Saya dapat katakan bahawa belajar agama melalui pembacaan, melalui tontonan video dan sebagainya, seperti video ceramah-ceramah para penceramah yang dapat banyak sekali di YouTube dan di media sosial yang lain. Apakah boleh kita belajar melalui cara itu? Saya menjawab boleh, tapi terlebih dahulu pasti ada guru ataupun syekh yang mengajarkan kita asas-asas agama dan asas-asas Islam. Itu yang perlu kita ada terlebih dahulu. Ada asas dulu. Kalau tidak ada asas, jadi susah juga kita untuk nak belajar sebab memang ajaran agama dan ajaran Islam ini ada banyak puak. Kerana ajaran agama dan ajaran Islam pada waktu ini terbahagi kepada puak, kumpulan dan mazhab. Ada macam-macam. Kalau kita pergi kepada mazhab 4, tidak masalah. Sebab memang pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran yang ada di kalangan mereka boleh dikatakan bagus dan baik belaka. Sederhana sifatnya, tidak bersifat melampau, dan paling tepat dengan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Tapi kalau kita tergelincir pergi kepada mazhab Syiah masalah, walaupun saya tidak mengkafirkan mereka, sebab mereka juga orang Muslim, tetapi akan jadi masalah. Begitu juga pergi kepada kumpulan Ahbash sebagai contoh. Jadi ini kena berhati-hati. Begitu juga kalau kita pergi tersangkut dengan puak Sufi, golongan tasawuf. Banyak sangat golongan-golongan tasawuf ini yang memang macam juga Syiah, maka malah lebih lagi, kerana kadang-kadang sembahyang pun tidak ada. Ini semua menjadi masalah kepada kita. Dengan itu kita perlu kepada guru. Kata orang Arab, kata ulama, al-ilm bil masyakhah. Ilmu itu pasti ada syekh-syekh, pasti ada guru-guru. Dan dalam hadis Rasulullah SAW menyebut innamal ilm bitta'allum. Ilmu itu adalah dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Dan hilmu itu adalah orang yang bersikap hilm, orang Muslim yang bersikap sabar, lemah lembut, tidak terburu-buru. Sikap ini juga adalah kena datang daripada mana tahallum. Kena ada sifat tu. Tahallum artinya kena melatih diri supaya jadi begitu. Dan untuk melatih diri, jadi orang Muslim
yang baik, jadi orang Muslim yang bersabar, yang lemah lembut, yang tidak terburu-buru, kena juga ada contohnya. Jadi kalau kita lihat kepada ta'allum, al-ilmu bitta'allum dalam hadis Nabi, ilmu itu adalah dengan cara belajar. Sudah itu pasti ada syekh. Bukan membaca daripada buku, sebab Nabi Muhammad SAW waktu Nabi tidak ada buku. Ada Al-Quran yang Nabi yang menjadi guru, yang Nabi menjadi syekh. Dia mengajar orang. Dan catatan Al-Quran pun datang pada zaman lain, bukan dikumpulkan Quran di zaman baginda. Jadi yang disebut al-ilmu, innamal ilmu bita'allum itu, yaitu ilmu itu kita belajar dengan guru. Guru itu Nabi Muhammad SAW. Ya, itu guru. Itu syekh. Dan at-tahallum, al-hilmu bitahallum juga untuk nak menjadi orang Muslim yang bersikap sabar, yang lemah lembut, yang tidak terburu-buru, itu juga ada guru, ada kena melatih menjadi at-tahallum, menjadi sikap begitu, bersikap orang Muslim baik, sikap orang Muslim yang sabar, yang lemah lembut. Siapa? Contohnya adalah Nabi Muhammad sendiri juga. Jadi dengan itu tidak heranlah bahawa ulama berkata al-ilmu bil masyakhah. Ilmu itu kena ada syekh-syekh, kena ada guru-guru. Ibn Khaldun dalam muqaddimah Ibn Khaldun berkata inna rihlatil talab, inna fi rihlati talabil ulum wa liqa' al-syekh mazid kamal fi ta'lim. Itu Ibn Khaldun, saya masih ingat lagi kata-kata dia, yang bermaksud mana rihlah fi talabil ulum, yakni pengembaraan, perjalanan untuk menuntut ilmu-ilmu itu, dan berjumpa dengan syekh, berjumpa dengan guru-guru itu, mazid kamalu fi ta'lim, adalah merupakan penambahan kepada kesempurnaan menuntut ilmu. Okey? Jadi ini jelas bahawa kalau kita nak menuntut ilmu, kita pasti ada asas dulu. Di dalam agama pergi mencari guru dulu. Ya, mencari guru dulu. Guru yang baik-baik, dan kalau nak belajar agama, belajar Islam, sebenarnya tidak semestinya masuk universiti. Tak perlu. Tapi cari guru, pergi cari guru yang berwibawa, guru yang baik-baik. Di Patani ramai ada guru-guru yang baik-baik. Anda boleh belajar seperti Baba Ismail Sepanjang. Cuba pergi cari. Otak kepalanya penuh dengan ilmu. Tanya apa saja soal, dia akan menjawab. Bukan menjawab tanpa hujah, tapi jawab dengan hujah-hujah yang lengkap, dengan kaedah. Ini orang pondok. Orang pondok yang menjadi syekh, berilmu betul-betul dalam, betul-betul tinggi. Syekh iaitu Baba Ismail Sepanjang. Baba Ismail Sepanjang ini adalah dia di Patani, tapi waktu budak-budak dia tinggal juga di Jabat, dan ada kawan-kawannya di Jabat pada zaman budaknya. Tapi pembelajaran dia adalah pembelajaran bentuk pondok, tapi ilmunya memang mantap dari segi agama. Tapi itulah pengajian agama dalam bentuk tradisional. Pokoknya yang saya bincang di sini adalah pengajian agama, ya, pengajian agama secara khusus, yaitu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah dan hukum hakam Islam dalam fiqh. Itu memang kemahiran beliau. Itu kalau kita nak belajar agama, Anda boleh pergilah belajar kepada mereka ini. Tidak semestinya menuntut universiti. Jadi pokoknya kalau nak belajar agama, boleh pergi belajar secara pondok. Anda boleh pergi belajar di pondok-pondok di Patani, Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang, dan lain-lain negeri di Malaysia.
juga boleh belajar pondok di Indonesia yang dipanggil pesantren. Masih ada pondok-pondok pengajian cara lama menadah kitab di Indonesia pun. Itulah merupakan cara yang memboleh kita mempunyai asas dalam pengajian agama, hukum hakam Islam dan seterusnya, baru kita boleh membaca sendiri, mengkaji sendiri. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.